Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang saya sayangi sekalian. Dan untuk hari ini saya akan berbincangkan tentang ajaran sesat anti hadis, iaitu tentang Qasir Ahmad. Sebelum saya meneruskan lagi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hasrul bin Syed Hassan, pelajar tahun 1 UiTM Shah Alam dengan kos Mechanical Engineering. Saya akan membentangkan bagi subjek CQ 5002. Seterusnya, pengenalan tentang anti hadis, di mana Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama Islam yang disepakati ummah dan dianggap berada di atas landasan yang betul sekiranya mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai panduan. Walau bagaimanapun, timbulnya golongan mempertikaikan, iaitu golongan anti hadis, di mana mereka mempertikaikan sunnah dan hadis yang merupakan satu cabaran bagi umat Islam. Ini kerana dalam banyak hal dan penjelasan dalam pelbagai bentuk mengenai kehendak ayat Al-Quran hanya diperoleh daripada orang yang paling arif, iaitu Nabi SAW sendiri. Selain itu, golongan yang hanya percaya dan yakin dengan Al-Quran saja, iaitu golongan anti hadis, tidak kepada sunnah atau hadis yang telah bercanggah dengan kesepakatan ulama dan ummah. Golongan ini dikatakan atau dikenali sebagai selain daripada golongan anti hadis, iaitu Al-Quran, Quraniyun dan juga sebagainya. Okey, seterusnya ini adalah Qasir Ahmad yang merupakan pelopor atau seorang yang telah menubuhkan golongan anti hadis di Malaysia. So, ini adalah biografi tentang Qasir Ahmad. Beliau telah dilahirkan pada 9 September 1933 dan telah wafat atau meninggal dunia pada 10 Oktober 2017. Beliau dilahirkan di Bukit Pinang, Kota Star, merupakan ahli politik, penyair dan penterjemah Malaysia. Selain itu, menghasilkan banyak karya yang menarik seperti Hikayat Hang Tuah, Mencari Jalan Pulang daripada Sosialisme kepada Islam dan sebagainya, antara karya terkenal beliau. Beliau juga telah menubuhkan gerakan anti hadis di Malaysia yang dibantu oleh Osman Ali pada 1985. Beliau telah terpengaruh dengan Dr. Rashad Khalifah dan menghasilkan satu buku yang bertajuk Hadis 1/10. Dan seterusnya adalah pendidikan dan anugerah tentang Qasir Ahmad. Qasir Ahmad pernah menerima anugerah Doktor Persuratan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1985, anugerah Gegar Pena 1987 dan anugerah Zaqba 2016. Qasir Ahmad berasal dari Kulim Kedah, tetapi beliau bekerja di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Beliau belajar di Universiti Malaya, Singapura dan aktif dalam University Socialist Club. Disertai beliau bertajuk Perwatakan Hang Tuah pada tahun 1950-an, mencabar persepsi tradisional Melayu bahawa Hang Tuah seorang hero. Beliau dan Hassan Ahmad antara 13 mahasiswa UM Singapura yang menentang cara pengajaran dan sistem pengajian Melayu di universiti ketika itu. Malah pernah berucap bagi pihak kumpulan 13 menyeru supaya diwujudkan suatu sistem yang pengajian terbuka. Selain itu, Qasir Ahmad telah mengekspreskan, menjiwai diri beliau melalui puisi dan kegiatan sastera. Beliau juga telah menghasilkan banyak karya puitis dan sangat baik. Oleh itu, melalui karya beliau menggesa masyarakat yang tindas bangkit bagi menuntut pembelaan. Tokoh lain yang sealiran ialah Usman Awang, Bahar Zain, Kamala Ali Ahmad, Dik Muhammad Zain, Ali
Murni, Yahya Ismail, Muhammad Afandi Hasan dan Abdul Ghaffar Ibrahim yang menghasilkan puisi Teluk Gong pada 1967, Suara Tujuh 1973, Kemarau di Lembah pada 1967 dan Keranda 152. Selain itu, beliau juga telah belajar pelbagai bahasa dan ilmu daripada negara lain. Oleh itu, beliau juga boleh menterjemahkan bahasa ke bahasa Rusia. Seterusnya ialah sejarah dan konsep tentang ajaran golongan anti-hadis. Oleh itu, tuduhan anti-hadis terhadapnya telah dibuat sejak 1986 oleh Jabatan Mufti di negeri-negeri melalui beberapa fatwa yang telah diwartakan oleh negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Sabah dan Pahang. Dengan mendesak umat Islam mematuhi Al-Quran sahaja tanpa melihat hadis, beliau telah dinyatakan sebagai seorang anti-hadis. Dan selain itu, pada tahun 2014, Kasim Ahmad telah kembali ke media untuk mengemukakan beberapa pemahaman tentang politik yang mempunyai unsur-unsur anti-hadis ketika memberi ucapan dalam ucap tama di seminar pemikiran Dr. Kasim Ahmad penilaian di Kepimpinan Perdana Yayasan Putrajaya pada 15 dan 16 Februari 2014. Ucapan beliau yang bertajuk Persidangan Politik Nasional untuk menentukan arah tuju Tanah Melayu 30 tahun akan datang. Dalam ucapan tersebut, beliau juga ada menyebutkan tentang karya yang telah dilarang oleh JAKIM, iaitu hadis satu penilaian menjadi rujukan kepada beliau. Berdasarkan tulisan dan ucapan beliau adalah penting untuk meneroka pemikirannya mengenai Islam, terutamanya pandangannya terhadap hadis. Seterusnya mengenai unsur-unsur anti-hadis yang terdapat dalam karya Kasim Ahmad. Dalam artikel jurnal menilai unsur-unsur anti-hadis dalam salah satu ujar Kasim Ahmad, pada basisnya penyelidik memfokuskan latar belakang Kasim Ahmad dan nilai karya-karyanya, kemudian menganalisis daya imajinasi dan literasi beliau menerusi ucapan pada 16 Februari 2014. Seterusnya tentang ciri-ciri ajaran anti-hadis. Antaranya ialah daripada pengaruh tokoh yang terkenal, ilmuwan, sastrawan. Antaranya ialah Dr. Rashad Khalifah yang mempunyai latar belakang yang sangat-sangat bagus, yang sangat terkenal. Dan seterusnya, tidak mempercayai isu-isu gaibiat yang dianggap tidak logik. Itu telah diujarkan oleh Kasim Ahmad dalam karyanya Hadis Satu Penilaian, di mana beliau memberitahu bahawa isu atau peristiwa gaibiat yang berlaku pada dahulu kala yang tidak logik, yang dianggap sebagai sesuatu yang telah melampaui batas akal fikiran. Walhal peristiwa seperti itu sememangnya tidak dapat dikaji atau diatasi dengan akal, tidak dapat diterima oleh akal fikiran manusia. Sememangnya itu adalah salah satu ciri ajaran anti-hadis. Dan seterusnya ialah mempertikaikan kesahihan pendapat Rasulullah SAW. Beliau sangat tidak berpegang atau mempercayai kepada hadis dan sunnah. Beliau hanya berpegang kepada Al-Quran dan menolak segala-galanya selain daripada itu, kerana beliau menganggap Rasulullah itu adalah satu insan biasa yang tiada apa-apa kelebihan atau kuasa luar biasa, yang boleh juga dianggap sama seperti manusia di zaman sekarang. Okey, seterusnya, cara penyebaran. Beliau telah menyebarkan karya beliau, iaitu Hadis Satu Penilaian semula dan juga
hadis jawapan kepada pengkritik. Itu adalah cara yang paling terang, iaitu dengan penyebaran karya beliau. Selain itu, beliau telah menubuhkan GAH, iaitu Gerakan Anti Hadis. Dan seterusnya, beliau mempunyai latar belakang yang sangat baik dan pendidikan yang sangat tinggi, yang boleh dianggap atau dipandang tinggi oleh orang lain, di mana beliau boleh menghujahkan sesuatu yang sangat-sangat baik. Seterusnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh JAKIM tentang ajaran anti hadis. Fatwa ini telah dikategorikan sebagai akidah dan dikeluarkan pada 1996. Golongan anti hadis dianggap sebagai sesuatu yang menyesatkan dan boleh mendorong orang lain kepada kesesatan. Dan fatwa ini dikeluarkan di negeri Pulau Pinang, di mana Syariah Negeri Pulau Pinang pada 29 November 1995 telah membincangkan mengenai golongan anti hadis dan memutuskan untuk mengharamkan buku yang bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula dan juga Hadis Jawapan kepada Pengkritik, yang kedua-duanya ditulis oleh Kasim Ahmad. Okey, selain itu, cara untuk mengatasi ajaran sesat anti hadis. Daripada kerajaan, mereka telah mengeluarkan fatwa pada 19 Jun 1986, iaitu dengan pihak JAKIM mengharamkan segala buku terbitan daripada Kasim Ahmad. Dan selain itu, JAIS telah mengadakan sesi muzakarah dengan golongan anti hadis bagi memberi penjelasan, penerangan yang lebih menyeluruh tentang Islam kepada mereka. Terusnya, tindakan dari NGO dan masyarakat melalui aduan, penulisan dan pendedahan di akhbar. Pada tahun 1991, sebuah buku yang bertajuk Islam dan Hadis, satu analisis ke atas usaha-usaha merosakkan peribadi dan autoriti Rasulullah SAW. Selain itu, penyelaras Projek Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) Nirwandi Mat Nordin telah mendedahkan di harian Metro pada 17 Januari 2006 bahawa wujudnya gerakan anti hadis itu. Seterusnya, dari individu dan keluarga adalah dengan memantapkan ilmu agama dan memantapkan diri sendiri, memantapkan jiwa kita dengan menghadiri kuliah agama dan bermusyawarah. Dan akhir sekali, kesimpulan yang kita dapat buat adalah sememangnya golongan anti hadis ini adalah golongan yang tidak mempercayai tafsiran Nabi Muhammad SAW, iaitu tafsiran Nabi Muhammad yang sememangnya benar. Tapi golongan anti hadis menolak tanpa bukti, tanpa penjelasan yang menyeluruh. Menolaknya seperti ianya hanyalah pandangan remeh. Dan seterusnya, merupakan golongan pertama yang menolak autoriti Rasulullah SAW. Selepas kewafatan Nabi, semua umatnya telah menerimanya, dan anti hadis adalah golongan pertama yang menolaknya. Seterusnya ialah kefahaman yang tidak jelas dan tidak berasas sama sekali. Itu adalah kefahaman atau suatu statement yang dibuat oleh golongan anti hadis. Dan mereka juga adalah salah satu golongan jahil. Walaupun mereka menerima Al-Quran, tapi mereka menolak hadis, sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kerana mereka menganggap Rasulullah ialah seorang manusia biasa, insan biasa. Tidak ada beza dengan manusia yang sekarang, iaitu umatnya sendiri. Itu adalah anggapan Kasim Ahmad dan golongan anti hadis yang lain. Sekian daripada saya untuk hari ini. Terima kasih kerana
mendengar, terima kasih kerana melihat video yang tidak seberapa ini. Saya kata saya minta maaf atas segala salah kata, atas silap dan salah saya. Terima kasih. Kita jumpa. Assalamualaikum.